Halo, nama saya Elvis Latiun, nomor metrik 259576. Pada hari ini saya akan membentangkan tugasan individu saya bagi subjek pembangunan organisasi GMGM 3043, yaitu tajuk yang diberikan yaitu sistem pengurusan sumber manusia, tadi yang lebih dikenali sebagai HIRMIS. Oke. Pengenalannya adalah seperti berikut. Apa itu pengurusan sumber manusia? Pengurusan sumber manusia ditarifkan secara amnya ditarifkan sebagai sekumpulan kaki tangan dan pekerja yang berkhidmat dalam sebuah organisasi. Tidak mungkin sebuah organisasi boleh wujud tanpa tenaga sumber manusia yang membantu mengendalikan manusia dan juga merupakan aset yang paling bernilai dalam sebuah organisasi. Oke, apa itu sistem HIRMIS? Sistem HIRMIS yang diperkenalkan oleh negara kita sendiri. Nama penuh bagi sistem HIRMIS ini adalah Human Resource Management System. Sistem pengurusan maklumat sumber manusia yang merupakan salah satu portal yang diwujudkan oleh JPA, itu Jabatan Perkhidmatan Awam, untuk memastikan pengurusan penjawat awam lebih sistematik dan berintegriti dan manfaat kepada semua penjawat awam kecuali PDRM atau Angkatan Tentara Malaysia yang mempunyai sistem sendiri. HIRMIS ini dibangunkan secara komprehensif dengan mengambil kira semua proses dan fungsi human resource dari mula lantikan sehingga kepada penamatan perkhidmatan. Oke, semua record berkaitan kegiatan sepanjang perkhidmatan akan direkod dan disimpan secara digital. Dulu dikenali sebagai HIRMIS dan sekarang ini telah di-upgrade kepada HIRMIS 2.0. Selanjutnya, sebelum itu kita kenalan dulu apa itu pengurusan sumber manusia, apa itu prinsip pengurusan sumber manusia. Oke, pada dasarnya pengurusan sumber manusia kemudian terbagi kepada beberapa prinsip utama. Prinsip yang paling utama dalam human resource adalah bahwa manusia adalah sumber aset terpenting terbesar dalam organisasi. Organisasi tidak berjaya jika tidak menguruskan sumber tenaga manusia ini dengan baik. Selain itu, prinsip lainnya ialah seperti dikatakan oleh tokoh Michael Armstrong dalam bukunya Handbook of Human Resource Management, adalah bahwa kejayaan organisasi kemungkinan besar dapat dicapai jika polisi dan prosedur personal dijalankan dengan baik. Ini juga dapat memberikan sumbangan besar terhadap pencapaian tersebut. Prinsip yang ketiga menyatakan bahwa tanggung jawab human resource untuk mencari, melindungi, membimbing, dan mengembangkan pekerja yang berbakat dan keinginannya sesuai dengan keperluan operasi dan tujuan masa depan organisasi. Selanjutnya, struktur pengurusan sumber manusia apa dia? Tanggung jawab jabatan sumber manusia dapat dibahagikan kepada 3 bidang, yaitu individu, organisasi, dan kerja. Pengurusan individu membantu pekerja mengenal pasti kekuatan dan kelemahan mereka, memperbaiki kekurangan, dan memberikan sumbangan terbaik kepada organisasi. Tugas ini dilaksanakan melalui berbagai aktivitas seperti tinjauan prestasi, latihan, dan pengujian. Sementara itu, pengembangan organisasi berfokus pada pengembangan sistem yang berjaya yang memaksimumkan sumber daya manusia dan lain-lain sebagai sebahagian daripada strategi perniagaan yang lebih besar. Tugas penting ini juga merangkumi penciptaan dan penyelenggaraan program perubahan yang membolehkan organisasi bertindak balas terhadap pengaruh luar dan dalaman yang sentiasa berubah-ubah. Akhirnya tanggung jawab menguruskan perkembangan kerja dapat ditangani dengan lebih baik. Oke, yang kita dapat lihat perubahan dalam bidang pengurusan sumber manusia pada masa kini. Oke, dalam beberapa tahun kebelakangan ini, beberapa tren perniagaan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap bidang human resource management. Yang paling utama adalah kewujudan teknologi baru. Teknologi baru ini, terutama dalam bidang komunikasi elektronik dan pengambilan maklumat, telah mengubah pemandangan perniagaan secara dramatik, yaitu secara menyeluruh. Komunikasi satelit, komputer, dan sistem rangkaian, mesin fax, dan peranti lain semuanya memfasilitasi perubahan secara perniagaan, berinteraksi antara satu sama lain dan pekerja mereka.
Misalnya, telah menjadi pilihan yang sangat populer bagi banyak pekerja, dan human resource profesional harus mengembangkan garis panduan baru untuk subjek kerja yang muncul ini. Oke, kita sampai pada penggunaan sistem HERMES dan HERMES 2.0 di Malaysia. HERMES ini merupakan singkatan bagi Human Resource Management Information System. Ianya merupakan sistem yang diwujudkan untuk membuat urusan sumber manusia pada setiap agensi organisasi. Sistem ini banyak digunakan dalam sektor perkhidmatan awam di Malaysia. Terdapat dua jenis HERMES. Yang pertama HERMES 1.0, HERMES 2.0. HERMES 2.0 merupakan sistem atas talian yang telah diterapkan kepada versi klasik. Kerajaan komited untuk mempertingkatkan keberkesanan kecekapan pengurusan sumber manusia PC menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi ICT terkini melalui pembangunan aplikasi perdana kerajaan elektronik. Selaras dengan usaha ini, projek sistem maklumat PC mata Human Resource Management Information System telah dilaksanakan sebagai salah satu daripada projek perintis di bawah aplikasi kerajaan elektronik. Oke, seperti kita tahu, dia mulanya dia ada HERMES 1 dan ditambah baik kepada HERMES 2.0 dan kandungannya makin banyak. Oke, kita akan pergi kepada slide seterusnya. Apa itu HERMES? HERMES atau penyanyi Human Resource System Management merupakan sebuah sistem pengurusan maklumat sumber manusia yang dibangunkan khas bagi memudahkan proses pengurusan sumber manusia di semua agensi awam seluruh Malaysia. Nah, ianya juga merupakan aplikasi perdana kerajaan, persekutuan, dan semua penjabat awam mempunyai ID masing-masing yang boleh didapati dari pentadbir HERMES jabatan masing-masing. Human Resource ini berfungsi dari mula pelantikan hingga tamat perkhidmatan seperti yang saya sebut sebelum ini, dan sistem HERMES ini dibangunkan secara komprehensif dengan mengambil kira semua proses. Oke. Dan slide seterusnya, kandungan HERMES. Kandungan ini adalah salah beberapa kandungan penting dalam HERMES. Oke, HERMES Cuti. Aplikasi HERMES Cuti adalah satu inovasi baru yang telah dibangunkan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam bagi membolehkan penjawat awam membuat permohonan cuti rehat, menyimak status cuti, menyimak layakan cuti, menyokong cuti, dan melulus cuti melalui platform mudah alih. Sistem ini membolehkan penjawat awam membuat semakan kelayakan cuti tahunan pada tahun semasa. Oke, maaf. Dan selain itu, kandungannya juga ialah MyHERMES Profile. Aplikasi MyHERMES merupakan inovasi baru yang dibangunkan oleh JPA untuk membolehkan penjawat awam membuat semakan terhadap maklumat pribadi seperti yang telah dikunci masuk ke dalam aplikasi HERMES. Pengguna yang telah mendaftar dengan MyHERMES Cuti tidak perlu mendaftar semula untuk aplikasi ini. Oke, MyHERMES Keluar Pejabat. Aplikasi Keluar Pejabat merupakan inovasi baru. Ini adalah rekod-rekod bila kita keluar pejabat masuk, dan ada juga di dalam HERMES. Oke. Dan seterusnya, apa itu kandungan yang seterusnya? MyHERMES EGL. Aplikasi MyHERMES EGL merupakan satu lagi inovasi baru yang dibangunkan oleh JPA untuk memaparkan rekod surat pengesahan diri dan pengakuan pegawai GL untuk penjawat awam sebagai kaedah alternatif kepada EGL online atau manual. Maklumat yang terkandung dalam aplikasi ini diambil dari sistem HERMES. Oke, yang seterusnya MyHERMES Care. Aplikasi MyHERMES Care ini merupakan satu lagi inovasi baru yang dibangunkan oleh JPA untuk memberi kemudahan kepada penjabat awam mendapatkan bantuan dan memberi cadangan penambahbaikan, menyimak status aduan serta merujuk kepada soalan-soalan lazim yang disediakan. MyHERMES Self-Check. Aplikasi ini merupakan lagi satu inovasi dibangunkan JPA untuk memberi kemudahan mengetahui status terkini data pegawai dan juga pencapaian KPI, yaitu Key Performance Index setahunan bagi pegawai tersebut. Oke, dapat disimpulkan di sini bahwa sejajar dengan kemajuan teknologi sekarang ini, terdapat besar perubahan dan dalam pengurusan sumber manusia. Perubahan-perubahan tersebut dapat disifatkan membawa kepada kemajuan selangkah ke hadapan, dan terdapat juga falsafah asal yang tidak dapat digunakan lagi dan kebanyakannya telah ditambah baik.
bukan saja peringkat organisasi kecil-kecilan, tetapi juga amat jelas kelihatan kepada organisasi besar dan tidak lari juga amat mempengaruhi kepada perusahaan pentadbiran negara kita sekarang ini, di mana-mana negara juga lah. Oke. Sebagai contoh, negara kita sendiri yang dulu mengamalkan pentadbiran klasik menggunakan banyak kertas, file-file, oke, dan semua arahan tercatat pada kertas. Manakala sekarang ini dengan kemajuan dalam bidang teknologi dan komputer, maka terhasillah aplikasi Hirmis, dan tidak cukup itu, ianya telah juga di-upgrade ke sistem aplikasi Hirmis 2.0. Oleh itu, dapat disimpulkan di sini bahwa penggunaan Hirmis ini banyak menggunakan bagi sebagian sumber manusia untuk menggembleng tenaga paling bernilai dalam organisasi, yaitu tenaga manusia. Oke, di sini saya lampirkan ini adalah aplikasi Hirmis sendiri yang saya lampirkan. Contoh yang di atas ini adalah Hirmis yang menggunakan komputer dan Hirmis 2.0, dan setelah login kita dapat lihat di dalam ini macam-macam yang kandungannya seperti saya sebutkan tadi, dan amat mudah lah. Tapi ini boleh di login di PC, dan untuk yang sekarang ini setelah di-upgrade kita ada juga aplikasi Hirmis mobile, dan boleh dibawa dan cuma boleh dikatakan di hujung jari. Kita boleh login di mana-mana dan senang apply cuti, emergency, nak cek ni, nak pergi hospital, nak buat AGL pun senang. Oke, itu saja dari saya. Sekian, terima kasih dan salam sejahtera.